Alhamdulillah malam ni saya berada di lokasi kedua, di Simpang Jeram. Semalam saya berada di Pulai, datang daripada Taman Medan, Selangor. Baru ni menang tak banyak, 30 undi. Kenapa saya sebut tu? Sebab kalau 30 pun boleh menang, maknanya Simpang Jeram kena menang lebih sikit. Janji matlamat kita nak menang. Sebab menang di Simpang Jeram, menang di Pulai ni adalah untuk hantar mesej. Sebab kita ingatkan hari tu pilihan raya umum dah hantar mesej, tapi masa tu mereka baru nak bergabung. Pilihan raya negeri, 6 negeri, mesej paling kuat daripada Terengganu lah. Tak bagi langsung. Selangor, walaupun kita kurang 7 kerusi, tetapi kita ada 22 wakil Perikatan Nasional dalam Dewan Undangan Negeri Selangor sehari ini. 7 yang kita kalah tu, kalau campur-campur, majoriti 7 kursi yang kita kalah tu tak sampai 15,000. Maknanya sikit lagi. Hanya perlu 15,000 orang je lagi untuk Perikatan Nasional menang sepatutnya di Negeri Selangor. Kita ingat kita dah hantar mesej tu. Tapi bila saya tengok semalam, saya masuk gear 5 terus lah. Bila saya tengok semalam, saya kecewa. Kerana rupanya yang ada di Putrajaya ni pekak, buta. Masih tak mau terima bahawa hakikatnya rakyat sedang menolak mereka. Rakyat seluruh negara sedang menolak mereka. Mereka hanya memikirkan, inilah kerajaan aku, ikut suka aku, apa aku nak buat. Itu yang berlaku semalam. Langsung tak ada rasa malu. Gunakan kuasa yang ada untuk selamatkan penyamun. Apa lagi bahasa saya nak pakai? Memang penyamun-penyangak. Saya marah. Saya percaya sebahagian daripada kita sini berhak untuk marah. Sebab saya masih ingat tahun 98 bila reformasi berlaku. Saya tengok pada ketika itu, pada usia saya berumur 13 tahun. Muda lagi masa tu, 13 tahun. Muda banyak. Budak-budak. Dan saya meletakkan harapan bahawa perjuangan yang saya pilih pada ketika itu menyokong seorang individu yang bernama Anwar Ibrahim untuk kita bawa perubahan dalam negara. Masa tu saya ingat lagi dekat sekolah, beg sekolah saya tu, YB, saya conteng pakai liquid paper, tulis reformasi. Masa tu saya sekolah di Shah Alam, kena panggil dengan pengetua. Sebab masa tu pilihan raya umum 99. Saya kena panggil dengan pengetua bukan sebab apa, bukan sebab tulis reformasi tu mereka tahu dah. Sebab saya bawa bendera PAS pergi sekolah. Kena panggil, kena rampas bendera tu. Tapi cikgu tu baiklah. Dia marah bukan dia marah sebab saya sokong PAS. Bukan sebab dia marah saya bawa apa ni, dia kata mana boleh bawa barang politik ke sekolah, itu saja. Masa tu saya 13 tahun. Semangat nakkan perubahan. Dan saya terjun dalam kancah politik. Tahun 2013 saya bertanding di Pulau Pinang. Orang Kedah, orang Penang tahulah saya. Cuma sekarang saya cakap KL lah. Dah jadi Taman Medan, saya cakap KL. Saya bertanding di Pulau Pinang tahun 2013 di Dun Seberang Jaya, mewakili parti lama saya, parti PKR. Menang jadi adun di Seberang Jaya. Pertama kali PKR menang tahun 2013 di Dun Seberang Jaya. Saya jadi wakil rakyat di situ. Seberang Jaya ni makcik, Dun mana tahu? Bawah Parlimen Pematang Pauh. Bawah Anwar lah makcik. Saya pergi penamaan calon makcik tahun 2013. Anwar Ibrahim ahli parlimen, saya adun. Tahun 2015 Anwar Ibrahim masuk penjara, Kak Wan jadi ahli parlimen, saya masih adun. 2018 Nurul Izzah masuk
bertanding di Parlimen Pematang Pau, lari daripada lembah pantai. Saya yang sambut dia dekat Pematang Pau. Dia bertanding ahli parlimen, saya bertanding Dun Seberang Jaya. Setia tak setia dengan Ibrahim dulu. 3 orang saya jaga. Bapaknya, maknya, anaknya. Saya jaga. Sehinggalah tahun 2020, bila berlaku apa yang dipanggil pembentukan Perikatan Nasional, saya dipecat lagi. Saya masa tu Esko Kerajaan Negeri. Tahun ke-7 saya jadi Esko Kerajaan Negeri. 1 penggal, kemudian 2 tahun. Tahun 2020 tu saya jadi Esko Kerajaan Negeri. Mana 2 penggal jadi Esko. Dipecat daripada jawatan Esko. 6 bulan lepas tu dipecat daripada parti. Dipanggil pengkhianat. Dicemuh, ditomah hari-hari. Sampai keluarga saya rasa cukup tertekan. Tapi pada ketika itu, saya memang sudah ada rasa bahawa perlu ada pilihan baru dalam perjalanan politik. Platform baru. Dan ketika itu platform yang hadir adalah Perikatan Nasional. Dan saya bersama Perikatan Nasional, sejujurnya semalam, bila saya tengok keputusan mahkamah di Putrajaya di Kuala Lumpur, saya bersyukur pada Allah SWT. Saya mengucapkan syukur pada Allah SWT. Cuba makcik bayang kalau hari ini saya masih berada dalam PKR dan Pakatan Harapan. Tak mampus saya nak pertahankan Zaid Hamidi. Hari ini saya rasa lega. Rupanya, apa yang saya lalu 3 tahun lepas, kena cemuh, kena kecam, kena hina, itu adalah ujian-ujian kecil dalam perjuangan ini. Perjuangan untuk benar-benar membela dan menjaga hak rakyat yang ada di negara kita ini. Alhamdulillah. Saya cukup bersyukur. Mana calon sampai? Bukan? Siapa? Kasih Anwar? Oh. Dan bila saya tengok semalam, saya kesian kawan-kawan lama saya. Termasuklah kawan-kawan lama Datuk Rusdan juga. Kan? Ada seorang tu dulu, dia bagi ucapan 22 Oktober 2022. Dia berucap, lah ni dia jadi menteri naik lembu. Kenal kot? Dia berucap, dia kata apa? Dalam ucapan dia sebelum pilihan raya umum hari itu, biar rakyat mampus kerana nak mempertahankan seorang individu. Biar rakyat mampus, biar Zahid Hamidi saja yang hidup. Hari ni senyap dia, sampai malam ni senyap. Abang Mat kita, senyap 1000 bahasa. Tak berkata apa. Ada satu pula parti politik, namanya Democratic Action Party, DAP. Dulu kawan lama kita juga, Dr. Fala. Hari-hari lawan kleptokrasi, nak hantar Najib ke penjara. Ada ahli parlimen seorang tu, mana pada Bentung apa nama. Kita nak menang Putrajaya sebab kita nak hantar Zaid Hamidi pergi penjara. Elah. Hari ni mana dia? Hilang daripada radar. Hilang daripada radar. Setiausaha Agong DAP, Yang Berhormat Anthony Loke keluar kenyataan. Tengah malam tadi keluar kenyataan. Orang lain dah rendah cerita pasal Zaid Hamidi, dia tengah malam baru nak keluar kenyataan. Dia keluar kenyataan, dia kata apa? Kita nak tuntut bekas peguam negara untuk menjelaskan apa yang berlaku. Ni apa jadi kerajaan macam ni? Macam kes Zahid Hamidi ni, mereka cuba nak samakan ni Pudin Pokar ni, Kau Hajar juga ni. Dia nak samakan dengan kes Tan Sri Muhyiddin. Ni orang Bakri, orang Paguh, orang Muar kena dengar ni. Kes Tan Sri Muhyiddin ni, bapak penyamun ni, Anwar Ibrahim ni, dia nak cuba gambarkan Tan Sri Muhyiddin ni sakau duit rakyat. Yang tu dia sebut sakau tu. Cari, tah mana jumpa, bawalah pergi mahkamah.
bawa pergi mahkamah. Bila pendakwa raya bawa pergi mahkamah, mereka tak boleh terus dakwa. Hakim kena tentukan kes ni ada asas untuk dakwa, untuk pembicara atau tidak. Bawa kes itu. Peguam Tan Sri Muhyiddin bawa kepada hakim, beritahu kes ni tak boleh dakwa. Akta dan undang-undang yang ada tak menunjukkan berlaku apa-apa kesalahan dalam isu yang sedang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu akhirnya hakim buat keputusan, tak apa, kita gugurkan kes ini, tak ada kes, tak boleh proceed untuk pembicaraan. Tak ada bukti, tak ada undang-undang atau asas untuk mensabitkan kesalahan ke atas Tan Sri Muhyiddin. Itu yang berlaku. Beza dengan kes Zahid K-pop. Zahid Hamidi lah, betul. Beza kes dia. Kes Zahid Hamidi, betul. Dia bukan saja kaut, makcik. Dia telah dibawa ke mahkamah. Pendakwa raya dah bawa kes sebelum ini. Hakim dah beritahu kena masuk proses prima facie. Kerana ada bukti, ada dakwaan yang menunjukkan memang berlaku perkara itu, maka peguam-peguam bela Zahid sekarang ini kena bawa bukti, kena bawa hujah untuk kata bahawa Zahid Hamidi tak buat. Kalau peguam-peguam dia gagal untuk buktikan perkara itu, maka Zahid Hamidi secara automatik sepatutnya jatuh hukum, duduk dalam penjara. Tapi apa yang berlaku semalam? Yang berlaku semalam, bukan hanya peguam bela bawa pada hakim kata kes ni patut digugurkan. Pendakwa raya sendiri datang ke mahkamah beritahu kami dah tak mau dakwa dah Datuk Zahid Hamidi. 7, 11 bulan, 18 bulan yang lepas kau dakwa. Pejabat peguam negara sama. Yang berbeza orang-orangnya saja. Yang berbeza Perdana Menterinya saja. Waktu kes Zahid Hamidi mula, ketika itu Tun Dr. Mahathir. Kemudian Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri. Sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Waktu ketiga-tiga Perdana Menteri itu tak ada pun kes tu digugurkan. Kes tu jalan macam biasa. Masuk dalam prima facie. Kena ada pembelaan. Sampai kat Perdana Menteri yang kononnya nak bawa perubahan ni. Perdana Menteri yang kononnya nak lawan rasuah ni. Nak buat reformasi ni. Dia pula tolong bebaskan anak murid dia. Teruk, Makcik. Saya memang tak menyesal tinggalkan Anwar Ibrahim. Saya tak menyesal. Sebab akhirnya saya sedar. Politik ini kita jangan letak harapan pada orang. Kita kena letak harapan, keyakinan kita pertama kepada Allah SWT. Perjuangan ini harus ada prinsip. Perjuangan ini harus berasaskan prinsip yang kita nak bawa perubahan, kita nak angkat nilai integriti. Apa guna dulu kita turun ke jalan raya? Kena sembuh tear gas, kena baling gas pemedih mata. Menangis-nangis kita tengok Anwar Ibrahim kena tumbuk. Hari ini dia naik jadi Perdana Menteri. Dia tumbuk kita. Dia bukan tumbuk kita, dia kencing kita. Saya taklah nak kata rasa sia-sia perjuangan dulu. Sebab saya daripada dulu perjuangan itu memang niat saya adalah kita nak bawa perubahan pada negara. Dan Alhamdulillah, Allah tetap pilih saya untuk berada bersama dalam Perikatan Nasional untuk kita bawa perjuangan ini. Saya tak boleh bayang kalau saya duduk dalam Pakatan Harapan lagi. Macam mana saya nak bertahan? Saya akan bohong diri saya sendiri. Saya tanya kawan-kawan saya yang masih ada dalam Pakatan Harapan. Saya tanya dia orang, macam mana sekarang? Kempen okey? Dia kata, boring lah bro. Dulu boleh juga cerita pasal rasuah, sekarang dah tak boleh cerita. Habis sekarang cerita pasal apa? Kita ceritalah perpaduan. Ni saya nak beritahu ni bab perpaduan, bab isu kaum. Baru ni saya Dr. Bala pun dah dengar saya ulas benda ni. Ni isu perkauman, kononnya negara sedang nak berhadapan dengan krisis 13 Mei. Kalau Perikatan Nasional menang nanti kuil kena roboh.
Semalam saya cukup terkesan semalam bila saya pergi ke pasar malam di simpang di Pulai. Ada seorang pakcik Cina ni datang. Saya pun tak salahkan dia. Tapi dia datang, dia cakap kat saya. Dia kata, you tahu lah, nanti kalau Perikatan Nasional menang, kita tak boleh makan babi tu. Kita tak boleh, cik? Ha? Saya kesian pada pakcik tu. Kerana dia telah dibohongi oleh DAP dan juga Pakatan Harapan. Dibohongi. Orang Cina hari ni kena tipu. Selalu kita dengar kata orang Melayu kena tipu. Ni orang Cina kena tipu. Kenapa? Kena tipu. Sebab mereka boleh kata bahawa kalau Perikatan Nasional menang, kuil nak kena roboh. Tokong nak kena roboh. Ni baru ni mereka panggil Tok Guru kita, Tuan Guru Abdul Hadi Awang Tan Sri untuk bagi kenyataan. Ni saya nak beritahu orang Sempang Jeram. Sampai hari ni, waktu Lim Guan Eng sebut tentang Tokong nak kena roboh ni, dah nak masuk 2 bulan dah. Haram tak kena panggil sampai sekarang. Saya nak ulang benda ni sebab apa? Di Malaysia ni, dalam sejarah negara kita, dalam sejarah tamadun bangsa kita, baik sebelum Merdeka sampai sekarang, tak pernah lagi kita dengar orang Melayu, orang Islam beramai-ramai berhimpun nak pergi robohkan rumah ibadat orang lain. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Rasulullah tak ajar kita untuk buat benda macam tu. Agama kita tak ajar kita untuk buat benda tu. Bahkan agama kita mengajar kita, orang Islam kena jaga hak bangsa lain, kena jaga hak mereka untuk beribadat, rumah ibadat mereka kena jaga, hatta dalam keadaan aman, mahupun dalam keadaan perang. Sebab itu bila Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke kota Jerusalem, tidak dirobohkan sebarang rumah ibadat. Walaupun perang ketika itu ribuan mati. Tak ada. Bahkan di negara kita tak ada. Kalau ada berlaku, itu bukan soal agama. Itu soal nak pindahkan pergi tempat lain. Sebab soal administratif, soal pentadbiran, soal isu tanah. Itu saja. Bahkan itu bukan hanya melibatkan rumah ibadat bukan Islam. Rumah surau, masjid pun pernah terlibat. Berlaku perkara-perkara seperti itu. Kawasan saya dulu, mihrab masjid dekat atas reserve jalan. Macam mana nak buat? Kenalah roboh. Tapi bincang-bincang, kita pakat bolehlah kita alih sikit. Tapi maknanya benda tu berlaku. Bukannya kerana isu kaum, bukan kerana isu agama, bukan kerana kita tak setuju orang India nak pergi kuil, nak semayang dalam kuil dia kita tak setuju. Bukan. Tapi pimpinan DAP yang bernama Lim Guan Eng boleh sebut perkara tu kalau Perikatan Nasional menang, kuil dengan Tokong nak diroboh oleh Perikatan Nasional. Takkan kau hajar biadab dia ni? Yang bapaknya pula sebut, rasa sekarang ni macam nak berlaku 13 Mei. Ni saya nak beritahu, ni apa benda? Orang Melayu tak ada pun rasa macam tu. Bahkan saya tanya kawan-kawan saya Cina pun tak rasa macam tu. Cuma mereka kata mereka takut. Kalau kita menang, mereka tak boleh nak minum arak, tak boleh nak makan babi. Itu saja. Tak ada pun timbul isu kata rasa takut nak kena rusuhan kaum atau tidak. Tapi mereka gunakan hujah-hujah ini kerana mereka tak ada hujah lain nak lawan Perikatan Nasional. Tak ada modal. Mereka tahu kepincangan yang sedang berlaku di Putrajaya. Cuba makcik bayang, kalau waktu pandemik hari itu, waktu COVID tengah banyak dalam negara hari itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Selamat ke tak selamat? Mati semua. Bukan saya cakap ni, saya tanya banyak tempat. Bukan Simpang Jeram je, saya tanya banyak tempat. Semua rasa macam tu. Hari ni mereka jadi kerajaan. Tadi Puan Hawa sebut tentang formula Rafizi Ramli ni. Saya daripada dulu memang tak percaya dia ni. Daripada saya dalam PKR lagi saya tak percaya dia ni. Tapi sekarang ni biar rakyat tengok. Bagi formula merepek-repek, bubuh vending machine dekat dalam KL Central. Ni vending machine ni bagi ketua kampung boleh buat.
Tak payah jadi menteri ekonomi. Negara tak selesai masalah sekarang. Ada menteri kewangan tak masuk pejabat. Mana saya tahu? Sebab pegawai kerajaan begitu. Benda tak jalan. Peruntukan ahli parlimen tak nak bagi. Dulu waktu dalam pembangkang, waktu berjuang dulu, bukan main lagi. Kena bagi peruntukan yang sama, pumpang-pumpang. Awak jadi Perdana Menteri, awak jadi lebih zalim daripada Firaun. Betul. Baru kena maki sikit dengan Menteri Besar Kedah dah tak nak jumpa. Koyak. Hati kecil. Saya sebut hati kecil lah, saya tak nak sebut satu. Apa jadi Perdana Menteri? Saya malu sebab, malu bukan sebab apa? Sebab saya pernah pertahankan dia. Berlinangan air mata mempertahankan dia. Rugi ke? Rugi. Tadi kata tak rugi. Tadi kata tak rugi, dia dah rugi. Dah berjuang untuk rakyat tu tak rugi. Berjuang untuk dia tu rasa ada rugi sikit. Walaupun saya sebenarnya bila hari tu dia naik jadi Perdana Menteri. Walaupun saya kecewa Tan Sri Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri. Dia naik jadi Perdana Menteri. Saya letak sikit harapan lah. Mungkinlah dia boleh buat perubahan. Haram tak ada lah. Tak boleh. Lagi teruk. Bahkan lebih teruk. Malu saya. Malu kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab tu saya sebut semalam di Pulai. Saya tanya dengan kawan-kawan. Terutamanya non-Malays. Is this the government that you want? Ini ke kerajaan yang awak nak? Ini ke rupa bentuk kerajaan yang awak pilih pada pilihan raya umum yang lepas? Sebab, saya nak beritahu, saya nak rungkai apa sebenarnya keputusan pilihan raya umum yang lepas. Pilihan raya umum yang lepas ada 3 entiti politik. Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. The biggest loser, yang paling teruk kalah, adalah Barisan Nasional. Mereka hanya tinggal 30 kursi. 74 Perikatan Nasional, 80 lebih Pakatan Harapan. Apa mesejnya pada ketika itu? Barisan Nasional mewakili status quo. Politik of the old, politik lama. Politik yang rasuah, korup, mempertahankan perasuah, dan yang memimpin Barisan Nasional ketika itu Zahid Hamidi. Majoriti rakyat Malaysia tolak Zahid Hamidi sebab tu Barisan Nasional dapat 30 kursi. Orang Melayu pilih untuk pilih pemimpin yang ada integriti, yang ada maruah, yang ada karisma, yang bersih, yang tidak rasuah, yang tak rompak duit rakyat. Sebab itu orang Melayu pilih Perikatan Nasional. Orang bukan Melayu takut dengan Perikatan Nasional masa ketika itu. Tapi mereka juga nak pemimpin yang bersih. Mereka juga nak pemimpin yang tak rasuah. Mereka juga nak pemimpin yang tak curi duit rakyat. Sebab itu mereka kononnya percaya PH lah yang boleh beri peluang itu pada mereka. Maka mereka pilih Pakatan Harapan. Kerana majoriti yang saya jumpa pada ketika itu, mereka kata tak apalah, kita cubalah Anwar Ibrahim ni. Lama sangat dah minta jadi Perdana Menteri. Beria-ria, betul Makcik. Saya pun sama dulu Makcik, beria-ria. Berapa kali angkat pelakat. Kesian saya je ya. Bagi pada Pakatan Harapan. Orang Melayu sokong Perikatan Nasional, orang bukan Melayu sokong Pakatan Harapan. Tapi akhirnya Pakatan Harapan bentuk kerajaan dengan Zahid Hamidi. Kononnya saya takkan campur urusan mahkamah. Saya Perdana Menteri, saya takkan campur urusan mahkamah. Itu biar mahkamah selesaikan. Ini soal tata kelola. Ini dah bukan tata kelola, dah tata ke laut. Kelentong. Dan ini berlaku di negara kita, Masjid. Berlaku di tempat kita. Apa imej yang kita nak sampaikan pada orang luar? Satu hari ini bukan soal perjuangan Melayu lagi. Bukan soal perjuangan kaum lagi. Ini soal perjuangan rakyat untuk nak memulihkan semula imej negara.
Dan kenapa saya sebut begini? Sebab dalam keadaan negara tak ada COVID, negara tak berhadapan dengan apa kita panggil lockdown, pelaburan merudum, nilai mata wang merudum, ekonomi rakyat merudum, harga barang terus naik, rakyat tak ada cukup makan. Waktu pandemik dulu, betul kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan cabaran. Tapi Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri, pimpinan-pimpinan kita dalam kabinet, tiap minggu bersidang, tiap hari berbincang, menyelesaikan isu rakyat. Rakyat betul berhadapan dengan kesusahan. Tapi kita bantu rakyat dengan pelbagai program. Lebih pada 6 pakej stimulus kita berikan rancangan pada ketika itu. Rakyat tak rasa susah. Rakyat mengaluh lah. Tak boleh balik raya. Tak boleh nak keluar. Makanan lambat sampai. Keluarga yang kena COVID. Betul. Kerana ketika itu ada COVID. Sekarang ada COVID? Ada. Ada, tapi tak macam dulu. Tapi tidak ada lockdown. Kita boleh bebas bergerak. Boleh keluar cari makan. Tapi kerajaan tetap tak bantu. Sebab itu tadi betul bila Majid sebut, kalaulah hari ini waktu pandemik itu Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi Perdana Menteri di mana Perdana Menteri, mampus rakyat. Dan sekarang ini apa yang mereka buat memang sedang menghancurkan negara. Yang seorang hanya fokus nak mempertahankan kuasa dia sebagai Perdana Menteri. Yang seorang lagi dah bebas daripada kes mahkamah. Ini saja matlamat mereka. Sebab tu saya tak faham bila ada orang kata kita kena beri masa pada Anwar Ibrahim. Masa apa lagi kita nak beri pada Anwar Ibrahim ni? Untuk terus hancurkan negara? Untuk terus memporak-perandakan negara? Untuk terus melagakan kita antara kaum? Untuk terus mewujudkan keresahan di kalangan anak-anak kita? Untuk terus mempergadaikan masa depan anak-anak kita? Adakah kita nak benarkan lagi Anwar Ibrahim untuk terus menjadi Perdana Menteri? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya sebut tadi pada awal. Kalau PRN hari tu, kita dah hantar mesej tapi mereka tak dengar. Mesej ini kita kena hantar di Johor pula. Johor ni ada 56 kursi DUN. Kita ada 3 wakil kita. Dulu ada ramai sikit Mangkang tapi dah semua berpadu-padu ni, berpaduan ni. Kan? Semua dah jadi penyamun. Penyamunnya kita panggil dia orang ni sekarang. Dah tak payah panggil benda lain dah. Penyamun. Teruk macam ya? Jadi kita kena buat perubahan tadi. Kita ada 3 adun sekarang ni. Maharani, Bukit Kepong dan juga Endau. Kalau kita pilih Dr. Mazri untuk menjadi wakil rakyat kita di Simpang Jeram, insya-Allah kita akan ada 4 dalam DUN negeri Johor. Cukup? Belum cukup. Tak cukup. 4 ini adalah untuk menjadi suara kita dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Dan saya yakin mereka ini akan mampu menggalas tanggungjawab ini. Biarlah ada 4 ini. Tetapi dengan menangnya di Simpang Jeram, lebih mengesahkan lagi bahawa penolakan terhadap Anwar Ibrahim dan kerajaan PH UMNO pada hari ini adalah benar-benar sedang berlaku. Sebab itu kena buat kerja kuat-kuat. Kena keluar pengundi seramai mungkin. Saya nak sebut ni sebab apa? Saya tadi menang Taman Medan ni 30 undi, Makcik. 30 undi. Namanya menang. Janji menang, betul. Tapi yang berlaku tu adalah kita kena bawa keluar pundi ramai-ramai. Taman Medan ni, Makcik, atas kertas hari tu kalah. Atas kertas kalah. Dari segi komposisi kaum, dari segi kedudukan kursi itu, di tengah-tengah Bandaraya Petaling Jaya, Makcik. Petaling Jaya ni sebelah Kuala Lumpur. Tengah-tengah Bandaraya Petaling Jaya. Bila saya tengok peta lepas pilihan raya negeri, keliling saya semua merah. Pakatan Harapan lah. Saya je satu, setumpuk kat situ, warna biru. Dengan 30 majoriti. Tapi itu berlaku kerana apa?
kerana pengundi kita bawa keluar seramai mungkin. Kerana saya yakin, bila ramai pengundi keluar, mereka ini terutamanya orang muda akan memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Ini tanggungjawab kita. Sebab sekarang ini, jumlah pengundi Melayu, kalau dulu pilihan raya umum kita dapat 43%, 49%, sekarang ni dah naik ke 75% pengundi Melayu. Maka kita kena bawa keluar seramai mungkin pengundi, baik Melayu, India, untuk bersama dengan kita, supaya kita dapat menangkan kursi Simpang Jeram ni pada hari Sabtu ni. Boleh atau tidak? Boleh. InsyaAllah. Mustahil atau tidak? Tak mustahil. Tak mustahil. Sebab apa tak mustahil, makcik? Sebab saya dah tengok dah formula Perikatan Nasional. Tadi saya sebut, saya di Seberang Jaya. Parlimen Pematang Pauh ni saya nak cerita sikit, nak bagi semangat orang Simpang Jeram. 3 minit ni. Inilah saya nak bagi semangat pada orang Simpang Jeram. Kenapa kita boleh menang di Simpang Jeram, kenapa kita boleh usaha untuk menang di Pulai. Pematang Pauh ni daripada tahun 82, Anwar Ibrahim yang pegang. Lebih pada 30 tahun pegang. Sampailah baru-baru ini. Saya masuk pilihan raya tahun 2013 tu dengan Anwar Ibrahim ahli parlimen. Kak Wan ahli parlimen. 2018 Nurul Izzah jadi ahli parlimen. Jadi baru-baru ni bila ditanya oleh pimpinan Pematang Pauh ni macam mana? Boleh menang tak boleh menang? Saya kata kalau ikut kepada laporan SB, laporan poster kita Merdeka Center segala macam lah, mengatakan Pematang Pauh ni agak sukar untuk Perikatan Nasional menang. Tapi saya kata, saya rasa boleh menang. Bila saya jumpa dengan penduduk, jumpa dengan rakyat di Seberang Jaya, di Pematang Pauh, saya yakin boleh menang. Lebih-lebih lagi pula kalau Nurul Izzah jadi calon. Saya sebut pada pimpinan. Cuma saya kata, I'm not the best candidate. Kita cari kandidat baru. Cari, diilhamkan, kita letak Ustaz Fawaz jadi calon di Parlimen Pematang Pauh. Alhamdulillah, menang Parlimen Pematang Pauh dengan majoriti hampir 6,000 undi di Parlimen Pematang Pauh. Puluhan tahun pelbagai parti lawan di Pematang Pauh nak kalahkan Anwar Ibrahim, tak berjaya. Perikatan Nasional yang berjaya rampas kursi Pematang Pauh daripada keluarga ini. Jadi lepas pilihan raya, Anwar Ibrahim pun kecewa. Dah habis dah? Sikit. Ini belum ni, ada 2 minit. Dia kecewa, dia pun balik Pematang Pauh. Dia marah orang Pematang Pauh. Dia kata, ni apa orang Pematang Pauh tak percaya kat saya, saya boleh jaga Melayu apa semua, kenapa ada undi Perikatan Nasional? Dia marah orang Pematang Pauh. Mat Sabu pun balik Pematang Pauh. Sebab dia kampung situ, sebelah lah Tasik Kelugok. Dia pun berucap, dia kata, ni kalau 3-3 don dalam pilihan raya negeri Pulau Pinang, kalau 3-3 don ni Perikatan Nasional menang, PH kalah, saya tak mau balik kampung. Rupanya betul-betul orang Pematang Pauh tak nak bagi dia balik kampung. Baru ni pilihan raya negeri Pakcik 3 don bawah Parlimen Pematang Pauh. Pematang Pasir, Seberang Jaya, kursi lama saya, dan juga Penanti, kita menang di 3 kursi ni. Perikatan Nasional menang di semua kursi-kursi don dalam Parlimen Pematang Pauh. Kalau dulu Ustaz Fawaz menang 6,000, kali ni kita campur 3 don, naik majoriti jadi 12,000 di Parlimen Pematang Pauh. Ini maknanya politik ni nothing is certain. Tak bermakna dia dah duduk situ 30 tahun dia boleh terus menang. Rakyat ni boleh menilai. Dan saya yakin orang Simpang Jeram, orang Pulai boleh menilai. Kena hantar mesej yang jelas daripada Simpang Jeram, daripada Pulai, bahawa kita tidak setuju dengan PMX dan juga Zahid Hamidi di Putrajaya. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau orang Pematang Pauh dah tolak, takkanlah orang Simpang Jeram dengan orang Pulai nak terima pula Anwar Ibrahim ni. Betul atau tidak? Betul. Jadi saya ingat cukup sampai situ. Mesej saya dah clear. Beritahu kawan-kawan, keluar mengundi seramai mungkin hari Sabtu ni. Keluar awal pun boleh, keluar lewat pun boleh. Janji sebelum pukul 6. Sebelum pukul 6 mesti masuk pusat mengundi. Sebab sekarang ni saya tengok trend, ada orang dia pergi tengah hari. Tak apa.
janji keluar mengundi. Cari seramai mungkin. Beritahu jiran-jiran kita. Mana yang rasa malas nak keluar mengundi tu, beritahu. Nak ke negara ni hancur? Nak ke negara ni terus merudum? Nak ke negara ni terus diperkotak-katikkan oleh mereka yang bergelar penyamun dan penyangak ini? Kalau tak mau, kalau tak setuju, silalah pilih Dr. Mazri Yahya, seorang pakar bedah vaskular, orang yang berintegriti, prihatin, berkebajikan, yang berjiwa rakyat, yang akan dapat mewakili orang Simpang Jeram dengan lebih baik pada pilihan raya, pada Dewan Undangan Negeri Johor nanti. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua diberikan kekuatan, diberikan hikmah dan juga kesihatan oleh Allah SWT untuk kita teruskan perjuangan ini. Saya doakan insya-Allah semua yang ada di Dun Simpang Jeram ini, kerja kita akan membuahkan hasil. Kita akan dapat mengecapi kemenangan pada hari Sabtu ini insya-Allah. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan. 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 Takbir.